Kata-kata ini cukup menampakkan keimanan. Dia berkata, wahai Nabi Muhammad SAW, semua kehidupan ni masalah menjadi ringan dengan sebab Nabi masih hidup. Kerana tersebar luas pada waktu itu, fitnah mengatakan Nabi sudah wafat. Baik, Ummu Sulaim apa yang hebat pada beliau? Ummu Sulaim ni seorang wanita yang cukup beriman pada Allah. Bila suaminya mati dalam keadaan kafir, dia dipinang oleh Abu Talhah. Dan dia sudah ada anak pada waktu itu, Ummu Sulaim ada anak namanya Anas, Ustaz. Jadi bila Abu Talhah ni pinang Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim kata, wahai Abu Talhah, aku meminatimu, tapi kamu kafir, aku muslimah. Maka masuklah kamu ke dalam Islam. Dia kata, wahai Muslim, Abu Talhah berkata, beliau seorang yang kaya, aku akan beri kepada kamu harta yang banyak demi perkahwinan ini. Ummu Sulaim mengatakan, tidak perlu wahai Abu Talhah. Ummu Sulaim ni seorang wanita yang kerdil, Ustaz. Saiz badan dia kecil. Dan mata dia ni agak sepit sedikit seperti yang disebut dalam hadis sahih. Jadi maknanya, Abu Talhah dikatakan oleh Ummu Sulaim kepadanya, kamu masuk Islam, Islam itu menjadi mahar perkahwinan kita. Ya Allah, hebatnya para penonton sekalian. Akhirnya mereka pun berkahwin, dikurniakan anak adik kepada Anas. Ini adik tiri daripada bapa yang daripada ibu yang sama, bapa berlainan. Dia mempunyai seorang anak lelaki. Anak ni cukup disayangi oleh Abu Talhah. Tiba-tiba satu hari Abu Talhah menghadapi masalah kerana anak ni sakit, Ustaz. Bila anak ni sakit, dia tidak dapat keluar, dia hanya jumpa Nabi, mengadu pada Nabi SAW. Sehinggalah satu hari dia terpaksa keluar bekerja. Dalam satu riwayat lain mengatakan dia pergi semayang. Yang pentingnya bila dia pulang ke rumah, waktu itu ni kita nak belajar. Abu Talhah seorang yang cukup dermawan. Walaupun anak dia sakit, dipanggil orang datang ke rumah untuk makan bersama-sama, Ustaz. Ya, Ustaz ni, kita tengok bagaimana semangat yang perlu kita pelajari daripada sirah Nabi. Mereka pun makan bersama-sama. Bila habis makan, kaum ini pun balik, golongan ini pun balik. Ummu Sulaim berkata kepada suaminya Abu Talhah, anak kita sedang tidur berehat di sana. Dia memakai pakaian yang paling indah. Berdandan dengan keadaan yang paling cantik dengan haruman yang cukup menarik. Di sini Imam Ghazali bagi komentar. Orang perempuan ni, minta maaf lah ya. Sebab kita semua orang lelaki kebetulan di atas pentas ni. Ya, sebenarnya orang perempuan, orang lelaki ni ada 3 kelemahan. Yang pertama, mata orang lelaki ni dirabun dekat. Dia nampak yang jauh. Dengan sebab itu yang ada depan ni, isteri yang ada depan ni pakailah yang elok-elok. Nombor 2, orang lelaki ni hidung dia tersumbat. Dia pantang bau yang busuk-busuk, baulah yang wangi-wangi. Yang ketiga, orang lelaki ni dia telinga dia agak pekak sikit. Dia suka dengar benda-benda yang baik. Nanti kalau ada benda yang buruk yang kita nak sampaikan, biarlah list itu datang nombor 7, nombor 8. 6 yang awal tu cerita yang baik-baik bila seorang balik, Ustaz. Jadi dalam kes ini, Ummu Sulaim akhirnya berhias dengan secantik-cantiknya. Maka Abu Talhah pun bersama-sama dengannya, mereka pun melakukan hubungan lazim antara seorang lelaki dengan seorang isterinya. Maka tiba-tiba bila habis melakukan hubungan ini, pada keesokan harinya dia mandi. Ummu Sulaim bertanya kepada suaminya Abu Talhah, wahai suamiku, kalau ada orang pinjam barang, kemudian orang yang asal, pemilik yang asal minta semula, boleh tak kita halang? Suami kata, mana boleh, ini merupakan hak orang. Ketahuilah wahai suamiku, semuanya anak kita itu pinjaman Allah SWT. Dan Allah sudah ambil, dia sudah meninggal dunia. Abu Talhah terkejut, para penonton sekalian. Terkejut dia, mengapa engkau tidak beritahu aku awal-awal? Abu Talhah pun pergi ke masjid, jumpa dengan Nabi. Nabi SAW bertanya, a'arastumul laylah? Sudahkah kamu sama malam tadi? Nabi mendoakan untuk zuriat yang dikandung oleh Ummu Sulaim hasil daripada hubungan suami isteri yang dikerjakan pada malam itu, berkat kesabaran seorang wanita muslimah Ummu Sulaim yang cukup disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya, Ustaz, para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, akhir sekali terbukti daripada perkahwinan ini, daripada bersamanya pada malam itu, lahirlah seorang anak yang Nabi SAW sendiri mentahnikannya. Nabi menamakannya dengan Abdullah. Dan daripada Abdullah ini, kata Anas, meriwayatkan hadis ceritakan tentang adik seibunya itu, lahir 9 orang yang semuanya merupakan qurra' li kitabillah, semuanya menghafal Al-Quran Al-Karim. Jadi para penonton dimuliakan Allah sekalian, ini cerita seorang wanita yang berkhidmat untuk suami. Tapi sebelum menutup ni, Ustaz, saya nak ingatkan para penonton sekalian, janganlah kita mengharap pada isteri saja. Kerana Abdullah bin Umar, seorang yang cukup faham kalamullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, berkata, sebagaimana kamu suka isteri kamu berhias untuk kamu, kamu juga berhiaslah untuk mereka. Yang isap rokok, balik ke rumah, janganlah isap rokok kat rumah. Mulut kita berbau hapak. Gunakanlah cara yang ada. Ini bukan saya nak sebut galakkan isap rokok, Ustaz. Tidak. Tapi nak cerita, hilangkanlah bau tu sebelum balik ke rumah supaya kita berkeadaan baik. Sebagaimana kita harap isteri kita berkeadaan begitu pada kita, kita pun mestilah mengharapkan diri kita ni baik. Kama tadinu tudan. Kamu mengharapkan isteri kamu, kamu pun kena melakukan perkara semikian seperti diwasiatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tapi kalau paling baik Ustaz, kalau boleh berhenti teruslah. Berhenti teruslah daripada merokok tu. Baik Ustaz, tadi kita sebut berkali-kali berhias. Jadi adakah panduan tertentu? Sebab dikatakan bahawa Islam ni cara hidup.
dinul hayah, cara hidup. Jadi sudah tentu Islam ni dah beri peraturan tertentu. Kita yakin sebab Islam ni agama yang lengkap untuk yang dikatakan sebagai cara berhias yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Al-Quran, yang dikehendaki oleh Nabi kita SAW. Dan mungkin ada panduan yang kita lihat dalam sejarah kehidupan Nabi dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Silakan Ustaz ni. Terima kasih Ustaz Sukri. Sememangnya ya, bila kita berkatakan persoalan menghiaskan diri, tidak kira sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan Islam itu memang ke depan dalam segala sudut kehidupan manusia ini. Ya, kata Islam itu ya'lu wa la yu'la alaihi, Islam itu paling tinggi, lebih tinggi daripada segala-galanya. Islam itu tinggi dan tak ada yang tinggi, lebih tinggi daripada agama Islam itu sendiri. Dalam persoalan kecil-kecil persoalan sampai kepada persoalan ummah, persoalan yang paling besar dalam kehidupan manusia ini. Betul saya nak menyebutkan Ustaz Sukri dalam konsep berhias itu sendiri. Ya. Yang pertama kita kena menyadari, baik kaum wanita maupun kaum lelaki. Konsep berhias itu yang pertama adalah menutup aurah. Ya, demi untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, itu paling penting. Ya. Bukan kalau kau bagi kaum wanita umpamanya bukan sekadar menutup kepala, tapi menutup aurah. Bagaimana yang telah kita perbincangkan tadi. Ya, keseluruhan badan kecuali ya, paling ringannya muka dan pegangan tangan. Itu. Disebut untuk aurat ni pakaian itu tidak ketat dan tidak nipis. Dan dah ada hadis menjelaskan ni Ustaz. Di akhir zaman ni kaum wanita yang memakai pakaian tapi disifatkan Rasulullah sebagai ia bertelanjang. Nampak macam tu aurat ni. Okey, bertudung tapi ketat. Ya, jalan laju sikit perak koyak umpamanya. Jadi tak boleh jalan. Tak boleh jalan. Subhanallah. Dan tentulah menjadi tuntunan kepada orang lelaki. Dan begitu juga orang lelaki. Kadang-kadang pakai seluar yang terlampau ketat. Jadi ya, tidak ketat dan tidak nipis. Dan ada yang kadang tidak memahami. Sudah depan atas sudah tutup. Tapi bawah tak ada tutup. Ada belah pula. Jadi itu bukan konsep menutup aurat. Dan itu bukan disebutnya memakai pakaian menurut kaedah Islam itu sendiri. Dan Islam tidak menentukan dalam persoalan bagaimana kaedahnya nak pakai pakaian itu dari sudutnya buat ikut budaya dan sebagainya. Tapi persoalan menutup aurah. Dan ini yang kita yang boleh merangsang. Sekiranya salah konsep kita berhias ini. Hias sama mendedahkan aurat. Itu jadi merangsang tu. Ramai yang tulis pula belakang ada kismi pula. Kismi. Jadi ramai pula ikut ni. Jadi ini hanya menimbulkan gejala-gejala sosial pada hari ini. Kenapa? Aura tu ada aura. Ini jadi kaum perempuan pun telah membentuknya, telah menampakkan auranya untuk di landasan untuk melakukan dosa dan maksiat. Baik. Kadang umur 20 tahun pakai baju baby. Ini benda nampak besar badan ketat, pakaian ketat, nampak pusat, sendat pula. Ini jadi problemnya. Kalau lelaki kita fahamlah dari pusat hingga ke lutut. Pusat ke lutut. Tapi dari sudut akhlaknya pula, jangan sampai jalan bandar baju pun tak pakai. Dan pakai songkok pula, pakai seluar pendek. Yang sunat buat, wajib tak buat. Baik. Dan seterusnya, suci, bersih dan kemas. Itu paling penting. Suci, bersih dan kemas. Tidak al-Islam itu dari segi agama ni tidak selekeh. Mana hadis menjelaskan seorang lelaki kalau ada keadaan dia membacakan doa tapi pakaiannya selekeh, rambut kusuk masai, misai kusuk masai. Ini betul penting juga. Kalau orang lelaki dia sebut tadi. Kalau nakkan isteri cantik, yang lelaki pun suami itu juga. Dia kadang misai suami melenting, keluar masuk ikut mulut, bulu hidung keluar, subhanallah. Kadang isteri kata dia suruh saya minum, start minum bila dia minum. Memang bukan tak nak minum. Masa dia minum tu misal dia berdendang lah air tu. Jadi orang lelaki kena jaga. Itu penting ada timbal balik di antara lelaki dan perempuan. Suci, bersih dan kemas, bersih tiada najis ataupun kotoran. Ini kita kadang pakai seluar melerik, sapu belaka. Tik ayamnya, tik untanya. Lepas tu pergi pula sembahyang. Apa Islam menekankan soal kesucian, kebersihan. Suci dibuat daripada bahan suci dan halal. Jangan pakai ikut dan aja. Ini kononnya berjenama tapi tidak halal. Dan seterusnya tidak riak dan takabur dengan pakaian kita pakai itu. Tidak riak dan tidak takabur. Kadang pergi pejabat, dia pula tanya. Okey, pakaian ni cantik, lawak. Subhanallah. Tak ada orang memuji lagi ni. Dia pula tanya ni. Jangan menimbulkan riak dan mengikut kemampuan. Sebab itu dalam konsep berhias ini kita kena faham saya nak sebutkan untuk mendidik kita bersyukur dan qanaah. Kenapa? Kita masih ada pakaian. Ada mungkin saudara-saudara kita yang itu kadang-kadang tak cukup pakaian pula. Kadang baju banyak jual, kain banyak jual. Tapi mungkin tak cukup pula. Sendat sana, ketat sana. Ini tuan-tuan sekalian. Bersyukur